Boleh saya proceed? Daniel, ke ada lagi soalan? Boleh doktor, setakat ni tak ada soalan. Saya suka share perkara macam ni sebab saya rasa perkara macam ni lebih attract. Lebih attract daripada saya terlalu bercerita tentang falsafah sangat kan. Dia lebih attract sebab saya matlamat saya nak membuka minda anak-anak muda ni, para pelajar. Lebih tinggi lagi mungkin boleh tanya pada Profesor Norita dan juga Dr. Fazli lah. Mereka ni orang-orang falsafah kan. Lagi tinggi. Okey, sambung lagi. Tentang bayang-bayang. Suka saya tunjukkan. Daniel peduli ke bayang-bayang Daniel? Kisah ke bayang-bayang? Apa tu doktor? Daniel ni peduli tak bayang-bayang? Ambil kisah tak tentang bayang-bayang? Ke buat tak tahu je? Tak tahu je. Buat tak tahu je kan? Kita bayang-bayang mana kita peduli? Kita duduk tengah panas ada bayang-bayang ke tak ada bayang-bayang, kita tak nak kisah pun. Sedangkan dalam Quran menyatakan tidakkan kau melihat kekuasaan Tuhanmu, bagaimana ia menjadikan bayang-bayang itu memanjang dan memendekkan, dan jika ia kehendaki tentulah ia menjadikannya tetap, yakni tidak bergerak dan tidak berubah. Kemudian kami jadikan matahari sebagai tanda yang menunjukkan perubahan bayang-bayang itu. Maknanya Allah suruh kita tengok bayang-bayang. Kalau dalam Al-Quran suruh solat kita buat, suruh puasa kita buat, tapi suruh tengok bayang-bayang buat tak tahu je. Macam mana tu? Jadi adalah petunjuk-petunjuk sains yang ada kat situ. Apa manfaat dia bila kita tengok bayang-bayang? Apa manfaat yang kita akan dapat bila mana kita tengok bayang-bayang? Jadi suka saya tunjuk kat sini. Dahulunya, dulunya ada seorang lelaki. Sebelum tu saya nak melukis sikit. Apa kelebihan bila kita tengok bayang-bayang? Salah satunya apa dia Daniel, kalau tahu? Salah satunya kita nak mengukat ketinggian ataupun kita nak mengukat masa. Masa pun boleh, ketinggian pun boleh. Ni dua soalan ni ada dalam soalan UPSR. Dululah, sekarang UPSR pun dah tak ada. Tapi salah satu lagi fungsi bayang-bayang ni kita boleh tengok pada hari istiwa azam. Di mana apabila matahari tepat atas Kaabah. Tahu kan peristiwa ni Daniel? Bila matahari tepat atas Kaabah, segala bayang-bayang yang terbentuk tu, arah yang berlawanan dengan dia tu adalah arah kiblat. Yang ni memang setiap tahun berlaku lah. Kita akan cek lah kiblat kita betul ke tak. Tetapi cuma waktu di Malaysia ketika itu adalah 5.28 minit petang. 5.28 minit petang. Sedangkan di Mekah tepat matahari di atas Kaabah. Kita anggap 12 tengah hari lah. 12 tengah hari. Di Malaysia 5.28 minit petang. Dan pada waktu itu kita boleh tengok lah. Pada pukul 5.28 minit petang tu kita letaklah kayu kat depan rumah tu. Kita tengok mana arah bayang dia yang berlawanan dengan arah tu. Yang orang kata apa 180 darjah arah dia tu adalah arah kiblat. Lepas ni boleh buat. Cuma Daniel, kita bila menerima Al-Quran ini, tujuan dia adalah untuk kita gunakan akal kita. Macam mana menggunakan akal? Proses akal itu, iaitulah pendengaran, penglihatan dan hati. Dulu saya masa kecil, saya pernah dengar satu yang dipanggil macam kelebihan-kelebihan yang diberikan pada seseorang untuk mereka setiap waktu solat, pergi solat di Mekah. Saya tak tahu Daniel pernah dengar atau tidak. Tetapi dulunya saya pernah dengar macam tu. Maksudnya bila tanya mana guru tadi, dia tak solat dengan kita. Dia solat di Mekah. Nanti lepas dia solat, dia balik lah. Barulah kita boleh jumpa dia balik. Nanti asar dia pergi balik. Lepas habis asar tu dia patah balik. Dia menggambarkan bahawa guru dia ada keistimewaan yang boleh pergi ke satu tempat dengan begitu cepat. Dengan begitu cepat untuk solat setiap kali waktu solat. Saya tidak pernah mempertikaikan lah. Mungkin ada orang yang diberi kelebihan sebegitulah, seperti mana zaman Nabi Sulaiman alaihissalam tu yang boleh diberi kelebihan yang begitu. Cuma yang saya nak tanya, ketika mana matahari tepat atas Kaabah, jam di Malaysia menunjukkan 5.28 minit petang. Bermakna kita baru 1 jam masa. Betul tak ni Daniel? Kita baru 1 jam masa. Sedangkan Mekah belum Zuhur lagi. Sebab salah satu syarat sah Zuhur adalah tergelincir matahari. Jadi di Mekah belum Zuhur lagi. Kalaulah tadi 1 jam sebelum tu, ketika kita solat asar di masjid atau di surau, maka mereka berkata, oh guru di Mekah tak ada, guru mereka pergi solat asar di Mekah. Mana mungkin? Sebab apa? Di Mekah Zuhur pun tak lagi. Betul? Tak mungkin. Jadi kalau dia pergi sana sembahyang asar, mana sah? Sebab salah satu syarat sah solat adalah masa waktu. Di sinilah yang saya mahu tunjukkan, apabila mana Allah sebut dalam Al-Quran, janganlah kamu ikuti suatu perkara itu tanpa ilmu pengetahuan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggunganjawab. Bermakna inilah
Bila kita selalu belajar sesuatu dengan pendengaran saja. Kita dengar, kita percaya. Kita dengar, kita percaya. Asalkan orang tu cakap, kita percaya. Mana penglihatan kita? Maka bila mana Allah suruh melihat bayang-bayang, barulah kita faham. Kalau tidak, bagaimana orang di Terengganu lebih awal solat daripada kita? Betul tak? Orang di Sabah lebih awal solat daripada kita kerana waktu dia tak sama. Kerana mereka menerima matahari dulu daripada kita dan juga mereka malam dulu pada kita. Sebab kedudukan bumi ini berputar. Jadi kalaulah waktu Zuhur di Malaysia, di Mekah belum Zuhur lagi. Di Mekah baru pukul 7 pagi. Kenapa nak pergi terbang ke sana pula semayang Zuhur? Tak mungkin lah. Di situlah kita nampak bila kita guna akal dengan penglihatan yang Allah bagi. Pendengaran dah dengar. Penglihatan. Maka kita akan dapat tahu membezakan yang dicakapkan itu hak atau batil. Baru kita tahu benar atau salah. Kalau tidak, kita mudah ditipu hidup-hidup begitu je lah. Cuma yang saya nak pastikan lah, apakah Mekah yang dimaksudkan dia tu adalah Mekah yang berada di Arab Saudi sana tu. Mekah yang berada di negara Arab Saudi tu. Mekah yang ada di muka bumi. Tapi kalau Mekah tu di alam lain, saya tak tahulah. Kalau Mekah tu di tempat di alam yang lain, saya tak tahulah. Mungkin betul lah. Tapi kalau Mekah yang dimaksudkan tadi tu adalah Mekah yang ada di Arab Saudi, kalau kita Zuhur, mereka belum Zuhur. Sekarang ni kita Isyak tadi kan, kita sekarang dalam waktu Isyak lah. Dah sejam setengah dah Isyak. Mereka rasanya Maghrib pun tak lagi. Kan? Jadi kalau kita terbang ke sana nak sembahyang Isyak, tak mungkin lah. Kalau terbang yang laju tu lah, kalau terbang kapal terbang sampai sana boleh lah Isyak kan, itu lain. Tapi bila nak balik-balik, kita dah siang dekat sini kan, tak sama. Okey, itu antara je lah. Bila mana kita melihat bayang-bayang, nampak tak ni? Daniel, kelebihan bila kita meneliti bayang-bayang. Dahulunya ada seorang lelaki nama dia Eratosthenes. Pernah dengar nama ni Daniel? Tak kenal tu. Tak kenal Bukan saudara lah. Lahir 276 sebelum Masihi. Ini ada pendapat kata 270, tak kisahlah, kita nak ambil nombor je. Tapi yang pastinya sebelum Masihi lah. Maknanya Eratosthenes ni lebih awal daripada Nabi Isa AS, lebih awal daripada Nabi Muhammad AS. Nabi Muhammad SAW. Lebih awal. Okey. Eratosthenes ni menurut ceritanya, ni cerita yang saya baca lah. Dia ni dua orang bersama dengan kawan ni, mereka ni librarian, pustakawan. Selalu bertukar tempat di antara kota Shin dan kota Alexandria. Kota Alexandria ni nama lainnya kota Iskandariah. Katanya dekat Mesir. Dia penat, dia berhenti, depan dia ada sebuah telaga macam ni. Apabila dia menjengah dekat telaga tu, dia boleh nampak lantai telaga tu, dasar telaga tu. Kerana matahari betul-betul atas kepala dia. Yang diorang panggil equinox lah ketika tu, matahari tepat tu. Kalaulah matahari tu condong, pastinya belah sini akan jadi gelap, berbayang. Sini je cerah. Betul tak? Tapi bila mana matahari tu tepat, maka dia boleh nampak lantai telaga tu. Lebih kurang macam ni lah. Ni bumi, dia duduk dekat sini, ni matahari. Cahaya matahari tu tepat atas kepala dia. Bayang-bayang betul-betul bawah kaki dia. Sedangkan kawan dia di tempat lain, ada bayang-bayang. Nampak bayang-bayang. Jadi dia dapat satu ilham. Kalaulah dipanjangkan garisan ni, akan bertemu di pusat bumi lah. Maka sudut di sini sama dengan sudut di sini. Kan kita belajar maths, kalau ada dua garis selari, sudut di sini sama dengan sudut di sini. Betul kan Daniel? Betul tak? Jadi tolong hormat pensyarah matematik yang dekat USIM tu. Mereka belajar dulu susah. Mereka nak mengajar pun susah. Jadi janganlah kita ni menyusahkan. Okey. Menurut cerita yang saya baca, nilai sudut yang dia sukat adalah 7.2 darjah. Macam mana nak sukat sudut ni? Oh, senang saja. Ni kayu, ada bayang. Letak tali hujung kayu, letak tali hujung bayang. Lepas tu pakai jangka sudut, sukatlah. Dapatlah nilai dia 7.2 darjah. Dan jarak dia dengan sahabat dia, menurut cerita yang saya baca, 5,000 stadia. 5,000 stadia. Stadia ni katanya satu pusingan stadium. Katanya lah. Dan satu stadia bersamaan dengan 183 meter. Ada kata 184, ada kata 186, ada kata 183, 185, ada kata 156 pun ada. Tak apalah, kita nak nilai je 183. Jadi apa dibuat? 5,000 stadia ni ditukarlah kepada meter. Macam mana nak tukar? Darab je lah. Darablah 183 meter. Kemudian dia bahagikan dengan nilai sudut yang dia dapat agar dia tahu satu darjah tu berapa panjang. Dan dia darabkan dengan 360 darjah. Maka apa yang Eratosthenes dapat kira? Iaitu lilitan bumi. Bayangkan seorang lelaki yang lahir 276 sebelum Masihi menggunakan bayang-bayang mampu mengira, menganggarkan lilitan bumi.
Sedangkan kita hari ini disarankan dalam Al-Quran, tidakkah engkau melihat penciptaan Tuhanmu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Pun kita tak pernah peduli bayang-bayang tersebut. Kan? Orang lain boleh gunakan bayang-bayang untuk mengira suatu benda yang hebat. Tapi kita bayang-bayang kita tak peduli. Bila ditanya kepada kita kenapa kita tak maju sains dan teknologi? Sebab mereka curi kitab kita. Sedangkan kitab ada di rumah kita. Al-Quran ada berapa di rumah? 2, 3, 5. Di pejabat ada 1. Di dalam kereta pun ada Quran. Tapi bila ditanya kenapa kita tak maju sains dan teknologi? Sebab mereka curi kitab kita. Itulah alasan yang telah 600 tahun kita guna pakai. Mana-mana ceramah saya pergi, itulah alasan yang digunakan. Mereka curi kitab kita dan mereka curi kitab kita. Bukan kerana kita tak pernah nak memahami mesej yang Allah sampaikan. Ada satu ayat dalam Al-Quran, Allah tanya kepada kita, bagaimana pendapatmu ataupun bagaimana fikiranmu kalau Allah menjadikan malam ni sampai kiamat? Pernah kita fikir ke soalan ni? Allah tanya, bagaimana fikiran kamu kalau kami jadikan malam sampai kiamat? Ayat seterusnya Allah kata lagi, bagaimana fikiran kamu kalau kami jadikan siang sampai kiamat? Orang kita tak jawab. Yang orang kita jawab ayat seterusnya, Tuhan manakah yang dapat kembalikannya? Kita pun jawab Allah, tentulah Allah. Itu je kita jawab. Jadi kita dah tak jawab dah soalan yang awal tadi tu. Sepatutnya kalau kita jawab soalan yang awal tu, mesti kita akan faham sains. Kerana bila terjadinya malam, tak adanya cahaya matahari dalam tempoh yang lama, maka proses fotosintesis akan berlaku. Pokok akan mati dan akhirnya haiwan yang bergantung kepada pokok akan mati dan manusia akan mati kerana manusia bergantung makanan kepada pokok dan juga haiwan. Betul tak? Dan suhu akan turun dan kita banyak kemungkinan akan berlaku. Tenaga elektrik pun makin berkurang, tak ada sebab tak ada sumber cahaya. Tapi oleh kerana kita tak fikir, maka kita tak dapatlah jawapan tu. Yang kita jawapan seterusnya. Allah lah yang dapat kembalikannya balik. Kita dapat yang tu saja. Ada juga di negara di dunia ni sekarang, negaranya malam yang panjang. Kadang-kadang 4 bulan, kadang-kadang 6 bulan. Ya, tetapi mereka mengambil sumber makanan daripada mana? Daripada negara-negara yang tak terlibat dalam situasi itu. Dia orang import makanan daripada luar. Tapi kalau satu dunia ni malam, ada lagu dah. Ada lagu kan? Jika dunia aku yang punya, aku jadikan malam tanpa siang kan, agar aku bermimpi kan. Kalau malam tanpa siang bukan nak memimpi, huru hara yang berlaku. Huru hara yang berlaku sebab apa? Sumber makanan dah tak ada, tenaga dah tak ada, serba-serbi gelap. Huru hara yang berlaku lah sebenarnya, bukan bermimpi lah kan. Sebab itulah kita kena syukur adanya malam dan siang ini adalah satu rahmat, satu nikmat kepada kita bila mana Allah jadikan siang dan malam. Sebab tu Allah suruh tengok bagaimana malam terjadi, bagaimana siang terjadi, bagaimana langit di atas, bagaimana bumi di bawah ni. Allah suruh tengok sebab ada rahmat di situ. Maka syukurilah siang dan malam ni dengan apa? Dengan solatlah 5 waktu. Sebab tu kita solat antara yang kita syukur terjadinya siang dan malam ni lah. Kita syukur kepada Allah. Allah memberikan rahmat yang paling besar siang dan malam yang kita tak perasan. Kita ingatkan apa tak ada beza pun malam dan siang. Selain pada kiraan kalender, tak juga. Kalau tak ada malam, kalau tak ada siang hanya malam saja pun masalah. Kalau tak ada malam hanya siang saja pun bermasalah. Okey, sambung balik cerita kita ni. Kalau kita tengok dalam surah Lebah, surah An-Nahl ayat yang ke-16. Yang mana dalam ayat itu diterangkan kepada kita tentang bintang. Bintang sebagai petunjuk jalan kepada manusia. Jadi Allah bagi tahu melihat bintang tu untuk mendapatkan petunjuk. Jadi kita lihat bintang tak ni Daniel? Agak-agak masyarakat kita tengok ke bintang? Tengok untuk nampak cantik ke atau tengok untuk mendapat petunjuk? Jadi kita kebelakangan ni kita tak tengok sangat. Kecuali orang-orang dalam bidang falak lah. Mereka alhamdulillah ada orang yang sanggup. Kita jarang tengok sangat. Maka tak pelik lah kalau kita tak dapat petunjuk. Sebab Allah kata tengok bintang tu petunjuk, petunjuk jalan. Jadi kita tak tengok. Maka kita tak dapatlah petunjuk tersebut. Kan? Dulu ada seorang lelaki nama dia Aryabhata. Pernah dengar nama ni? Apa tu Daniel? Daniel pernah dengar nama ni? Tak pernah dengar? Tak pernah. Batu bata pernah dengar? Batu bata. Ini Aryabhata. Kasut bata lain. Dia katanya lahir 470 sebelum Masihi. 470 Masihi. Bermakna kalau ikut kiraan ni 100 tahun lebih awal daripada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW lah. Aryabhata ni dikatakan, dia tak banyak cerita tentang Aryabhata ni. Kalau banyak cerita pun tentang sejarah dia lah. Tentang penemuan tu, cuma dinyatakan Aryabhata ni adalah orang yang berjaya mengira lilitan bumi. Selain pada Eratosthenes tadi itulah yang menggunakan bayang-bayang mengira lilitan bumi. Namun dipercayai Aryabhata pun juga adalah orang yang berjaya mengira lilitan bumi. Cuma bagaimana dikira menjadi persoalan yang besar di antara saintis dan juga pakar matematik ni lah.
Dan saya pun turut ikut dalam forum tu nak cari bagaimana kita mula meramalkan lah, mula meneka bagaimana beliau mengira. Dipercayai Aryabhata adalah orang yang faham tentang bintang lah, kedudukan bintang. Dan saintis mula berfikir, Aryabhata ni dia mengira berapa masa yang diperlukan untuk bumi buat satu putaran lengkap. Putaran ni lah, putaran atas paksi je lah, bukan putaran matahari tu. Putaran atas paksi dia sendiri. Maka macam mana dia buat ni bumi, sekejap saya, ni bumi, sekejap. Sekali lagi. Ni dapat dekat sikit. Ni bumi, dia duduk atas ni, di mana di atas dia ada bintang. Atas kepala dia ada bintang. Maka dia sukatnya jam lah. Kalau ikut cerita, dia suka guna jam air ketika itu. Dia setkan jam air ketika mana bumi tu berputar satu pusingan, cukup dia satu pusingan sehingga bintang tadi kembali di atas kepala dia, maka dia kira berapa masa yang diperlukan. Kalau ikut cerita yang saya baca, 23 jam, 56 minit, 9 saat. Dikatakan begitu, 23 jam, 56 minit, 9 saat. Ada yang kata 23 jam, 56 minit, 41 saat. Tak kisahlah, kita nak nilai je. Ini adalah satu putaran lengkap. Yang kita ambil nilai T lah. T kosong, lengkap. Dan bagaimana dia nak mengira lilitan bumi ni? Di sinilah yang para saintis buat tekaan. Mungkin beliau mengambil bacaan dari dua tempat, iaitu satu dia, satu lagi sahabat dia. Mana bintang tu atas kepala dia dan jarak dia dengan sahabat dia, mereka tahulah berapa jarak dia, katalah jarak dia D. Okey, satu pusingan bumi ni kita namakan sebagai L. Parameter lah L. Jadi bila mana bumi ni berputar sehingga bintang tu atas kepala kawan dia pula. Berapa masa diperlukan? Berapa masa diperlukan untuk bintang tu berada atas kepala kawan dia? Kalau ikut tekaan oleh saintis. Tapi satu benda yang menarik lah yang kita boleh fikirkan. Jadi di situ dengan menggunakan nisbah, T bahagi D, jumlah masa yang diperlukan bahagi jarak yang telah dilalui, samakan dengan L, sama dengan yang ni, ataupun terbaliklah kita tukar. D bahagi T samakan dengan L bahagi dengan jumlah masa ni. Ni T naught ni. Jadi dengan D dah tahu, T dah tahu, D dah tahu, T dah tahu, T naught dah tahu, cuma L dia tak tahu. Jadi dengan guna nisbah kita boleh kira lilitan bumi. Ini antara tekaan oleh saintis bagaimana Aryabhata mengira lilitan bumi. Sebab rata-rata menyatakan Aryabhata antara orang yang berjaya mengira lilitan bumi. Bagaimana cara? Salah satunya mereka kata dia menggunakan kedudukan bintang dan masa yang diperlukan bumi berputar sehingga bintang tu ada atas kepalanya lah. Tapi cara yang seterusnya mereka tak dapat. Jadi tekaan oleh ramai saintis mengatakan mungkin dia mengambil bacaan dari dua tempat. Jadi inilah hasil yang saya jumpa lah, yang saya mula fikirkan begini mungkin. Tapi menariknya dengan melihat bintang, maka orang boleh mengira lilitan bumi. Betul Daniel? Dengan melihat bayang-bayang, orang boleh kira lilitan bumi. Dan kedua-dua petunjuk ini ada di dalam Al-Quran. Tidakkah engkau melihat penciptaan Tuhanmu? Bagaimana macam mana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan ayat yang lain Allah jadikan bintang sebagai petunjuk untuk manusia dapat petunjuk lah dan jalan. Tapi kita tak tengok. Lepas tu bila ditanya kenapa kita tak maju sana teknologi, apa jawapan kita Daniel? Mereka curi kitab kita. Setelah 600 tahun kita masih lagi menggunakan alasan yang sama. Jadi saya puji usaha ISI dan juga Prof Norita ni nak kembalikan balik bagaimana membuka minda anak-anak muda ni kembali melihat petunjuk-petunjuk sains dan matematik yang ada di dalam Al-Quran yang Allah beri tanpa kita kalau kita teliti, insya-Allah kita akan dapat. Bila mana Allah suruh fikir kenapa malam, apa akan terjadi kalau malam sampai kiamat, Allah suruh fikir apa akan terjadi kalau siang sampai kiamat, dan Allah suruh kita tengok kejadian langit dan bumi siang dan malam. Itu semua ni terdapat tanda-tanda, yakni dipanggil ayat, terdapat tanda-tanda bagi siapa? Golongan ulul albab. Yang yang kita harapkan. Okey, seorang lagi lelaki apabila kajian bintang dibuat, maka salah satu alat terciptalah. Nama alat itu adalah astrolabe. Pernah dengar nama alat ni Daniel? Astrolabe. Tak pernah dengar? Oh, kena ni lah. Astrolabe ni salah satu yang penemunya adalah Maryam Al-Astrolabi. Al-Astrolabi. Saya ingat daripada nama dia lah jadi astronomi apa? Astro yang dekat rumah tu kan. Saya fikir kan. Maryam Al-Astrolabi. Yang menggunakan alat ni salah seorang dia adalah Al-Biruni. Pernah dengar nama Al-Biruni?
Pernah dengar? Al-Biruni pernah dengar? Okey. Al-Biruni ni katanya lahir tahun 900. Tak tahulah berapa yang tepatnya. Macam-macam tulisan ada. Ada kata 900 Masihi. Katanya lah Al-Biruni. Yang banyak hari ni bukan Al-Biruni ni Daniel. Yang banyak hari ni Al-Harubiru. Kan? Saja gurau. Al-Biruni. Okey. Apa Al-Biruni buat? Dia nak kira ketinggian gunung. Ni gunung. Okey. Manalah kita tahu tinggi gunung tu, tengah-tengah gunung tu di mana? Kalau nak kira tinggi segitiga kan kita yang ambil yang tengah tu. Jadi manalah kita tahu tengah-tengah, kan dia bentuk kon. Jadi susah nak tahu tengah-tengah. Jadi apa Al-Biruni buat? Dia guna alat ni lah. Astrolabe ni. Kita pun boleh buat sendiri tapi bukan astrolabe, dia panggil clinometer. Clinometer ni boleh buat aktiviti ni. Clinometer ni jangka sudut, letak straw kat sini. Lepas tu letak satu benang dekat kosong tu, letak batu, mata kita tengok kat sini. Nanti kita boleh sukat lah. Ini 90 darjah, sudut sini katalah beta, sudut sini alfa. Jadi suruh kawan kita baca berapa sudut alfa tu. Bila dia dapat sudut alfa, bolehlah dapat sudut beta. Beta sama dengan apa? 180 darjah tolak 90 tolak alfa. Sama dengan 90 darjah tolak alfa. Boleh dapat dah beta kat situ. Okey, apa Al-Biruni buat? Dia duduk atas, katanya atas tasik. Yang ni kemudian dipancarkan astrolabe tadi tu. Dia dapat kira sudut theta 1. Jarak ni dia tak tahu. Manalah kita tahu tengah-tengah gunung. Okey, jarak tak tahu, kita letak X. Kemudian dia ghostan ke belakang, dia buat sekali lagi. Dia dapat theta 2. Jarak ni dia tahu sebab dia yang buat. Katalah jarak ni A. Dengan menggunakan trigonometri tu, tangent theta 1 sama dengan T bahagi X, ya kan? Opposite, adjacent kan, sebelah kan? Kemudian tangent theta 2 sama dengan T bahagi X tambah A. Sebab panjang lagi kan? Ni persamaan pertama, ini persamaan kedua. Dengan dua persamaan ni, sebab tangent theta tahu, tangent theta 1, tangent theta 2 tahu nilai dia. X tak tahu, T pun tak tahu, tapi A kita tahu. Dengan kita gabungkan dua persamaan ni, kita mansuhkan X, maka kita dapat kira nilai T. Itulah Al-Biruni buat. Bayangkan formula ini diguna pakai oleh jurutera untuk buat untuk buat alat untuk menyukat ketinggian satu tempat. Besar tak jasa yang dibuat oleh Al-Biruni? Besar tak pahala dia? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat kepada manusia yang lain. Walaupun Al-Biruni telah meninggalkan kita 1100 tahun, tapi pahala terus menerus mengalir. Inilah yang kita harapkan. Dan ini yang saya fikir kenapa Dr. Fazli dan juga Prof Norita tetap buat, walaupun macam-macam dugaan mereka lalui, tetap buat. Sebab bukan senang nak sampai level Al-Biruni ni semua ni. Kita harap kita boleh lahir ratusan, mungkin ribuan Al-Biruni pada masa akan datang. Okey, tak habis dekat situ. Apa Al-Biruni buat? Dia nak kira ketinggian, dia nak kira jejari bumi. Ni bumi, dia duduk dekat gunung yang dia kira tadi tu. Kemudian, menurut cerita, tinggi gunung yang dikira tu 800 lebih. Tak apalah, kita bundarkanlah 800 meter je. Okay, jarak daripada tinggi gunung sampai ke jejari bumi. Ini jejari bumi tambah dengan jejari gunung. Kemudian dia guna astrolabe tu, ni 90 darjah. Kemudian dia pandang ufuk yang paling rendah tu, tanah yang paling bawah tu, dia kira sudut. Dan kalau ini tangent 90 darjah, maka sudut di sini sama dengan sudut di sini. Sama dengan sudut di pusat bumi. Dan kalau kita belajar matematik, kalau ada sudut tepat macam ni, kemudian ada segitiga yang sudut tepat juga, maka sudut di sini sama dengan sudut di sini. Okey, ini pun J juga. Oleh kerana ni adjacent, ini adalah hypotenuse, maka guna cos. Cos theta sama dengan J bahagi J tambah 800. Dengan cara itu Al-Biruni boleh kira jejari bumi, dan bila dapat dah jejari bumi, boleh kira dah lilitan bumi, boleh gunalah 2 pi J. Dapat kira lilitan bumi. 3 tokoh. Seorangnya Eratosthenes menggunakan bayang-bayang, yang keduanya Aryabhata menggunakan tunjuk bintang, dan Al-Biruni menggunakan pandang ufuk untuk mengira jejari lilitan bumi. Dengan cara inilah kita terima bahawa bumi ni sfera lah. Sebab apa? Ketiga-tiga tokoh menunjukkan dia adalah sfera. Kalau ada yang mengatakan lain, maka datanglah bukti melalui matematik. Senang sikit, bukan bukti melalui andaian ataupun pendapat sajalah. Datanglah dengan perkiraan matematik, sebab bahasa sains ni matematik. Okey, senang kita nak faham, baru nampak sikit. Okey, ada soalan nak tanya ni. Daniel, ada soalan tak awak nak tanya? Daripada peserta setakat ni tak ada. Tapi saya nak tanya Doktor. Sila. Ingatkan dia orang dah tepat pun. Cendekiawan barat macam
Eratosthenes dengan Aryabhata, Ha? kalau mereka ni tak merujuk kepada Al-Quran, apa sumber rujukan yang diorang guna untuk kaji putaran bintang apa semua, untuk ukur tinggi gunung dan semua. Salah satu faktornya mungkin mereka melihat kitab-kitab terdahulu lah. Ataupun mereka ni memang orang yang tertarik melihat alam. Dalam Quran kan tunjuk pada kita bagaimana Nabi Ibrahim melihat bulan, matahari, kan, siang, malam. Jadi kita pun sepatutnya begitu. Tapi kita tak tengok sangat. Kita tengok hari, kita tengok langit bila hari nak hujan je. Sempat tak aku keluar? Macam tu je kita tengok kan. Kita tak tengok kenapa awan tu berat, gelap. Awan tu berat, kenapa boleh duduk di atas. Jarang. Kenapa langit tu biru. Jadi saya fikir orang-orang dahulu tu begitu. Dia sentiasa tertarik untuk tahu tentang alam. Sebab dia merasakan ada sesuatu yang, ada satu mesej yang cuba disampaikan dengan melihat alam. Saya fikir begitu. Dan yang menariknya pada kita dah ada rujukan Al-Quran. Tapi kita dulu ada. Mungkin Eratosthenes itu adalah orang yang mengikut zaman Taurat, zaman kitab Taurat. Tapi mungkin Aryabhata ni mungkin yang melihat kepada adalah lembaran-lembaran atau suhuf-suhuf para nabi yang sebelumnya kan. Kita tak pastilah sebab kita pun tak tengok benda tu. Cuma yang pastinya sekarang dalam Al-Quran ada suhuf, tapi kita pun tak tengok juga. Kan? Kita pun tak tengok juga. Mungkin sebab itulah kenapa hari ini kita terkebelakang sedikit. Lagi satu, kita selalu beralasan kerana kitab kita telah dicuri kan. Ya mungkin mereka dah ambil, tapi yang mereka ambil itu adalah kitab tulisan tangan manusia. Kitab induk Al-Quran masih ada di tangan kita. Jauh mana kita sebenarnya faham kitab yang kita baca. Kalau kita tengok di Malaysia sendiri pun, setiap tahun bulan Ramadan yang kita anjurkan tadabbur. Tadarus. Kita anjurkan tadarus. Walaupun dah 30 tahun, 50 tahun kita masih menganjurkan tadarus. Baca. Kita jarang-jaranglah tadabbur kan. Dan orang-orang yang buat tadabbur ni pun tak ramai kan. Tak ramai. Jadi mungkin kita kena ramaikan lagi lah. Barulah kita boleh pergi lebih jauh. Sebab ada juga para saintis yang kononnya saintis ni, dia orang pun tak setuju kita tadabbur sains ni daripada Al-Quran dan Sunnah ni. Sebab dia rasa macam kita claim kelebihan yang dibuat oleh saintis semua tu. Kan? Padahal kalau kita fikir balik, saya suka bagi satu ideologi yang macam ni lah. Ada sebuah kotak yang terkunci. Dalamnya ada sesuatu lah tapi terkunci. Bila digoncang kotak tu ada benda dalamnya. Cuma tak tahu sebab terkunci. Datanglah seorang sahabat saya tanya apa yang ada dalam kotak ni. Dia kata dia pun tak tahu. Kemudian datanglah orang yang tidak kami kenali. Dan kami tanya kepada dia apa yang ada dalam kotak ni. Dia kata dalam kotak tu ada mikrofon. Saya pun mesti hairan. Macam mana tuan tahu dalam kotak ni ada mikrofon? Dia kata kotak tu saya punya. Masuk akal tak dia tahu apa yang ada dalam kotak tu? Sebab kotak tu adalah miliknya. Begitulah. Begitulah. Apa yang ada dalam dunia ni pastilah yang lebih tahu tentang apa yang ada dalam bumi ini adalah pemilik alam ini. Ni Allah Azza wa Jalla. Maka Allah ada kata-katanya Al-Quran. Maka peliklah orang yang nak mengkaji tentang alam tapi tak nak dengar kata-kata pemilik alam ini. Yang ni Al-Quran. Bertambah pelik orang yang beriman kepada Al-Quran pun tak nak tengok kata-kata pemilik alam ini. Itu lagi pelik lah. Sebab tu saya puji usaha yang dibuat oleh Dr. Norita dan juga Dr. Fazli dalam usaha susah payah saja nak mendidik masyarakat, generasi yang akan datang ni kembali kepada Al-Quran, melihat khazanah-khazanah alam yang ada. Contoh Allah bagi tahu dalam Al-Quran, dalam pada kejadian kamu sendiri, dan juga pada kejadian segala binatang yang dibiarkannya, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang meyakini. Yang ni yang kita nak tengok ni. Saya buka sikit. Saya buka sikit. Ni buku terbaru saya lah yang saya tulis. Tak sempat lagi nak pergi USIM, nak bagi hadiah kat Prof yang tak sempat lagi. Okey.